Jangan lupa untuk subscribe Segoh Maths channel. Terima kasih. Salam sejahtera. Mari kita lihat apa yang tertera di paparan skrin kita. Ini adalah berkaitan dengan tajuk sukatan membulat. Kita ada dua rumus di sini. Kita ada sektor di sini. Ini adalah bahagian data, ini adalah bahagian terjari. Dan untuk bahagian S ataupun panjang lengkung kita adalah berada di bahagian sini. Kalau bahagian luas sektor, kita ada sektor di sini, sama juga kita ada data, kita ada terjari. Dan diingatkan bahawa unit bagi data kita di sini kita pakai radian. Di sini data kita pakai unit radian juga. Bila kita nak pakai unit darjah, iaitu kita ada fungsi trigonometri sebagai pasangan kepada data kita, kita akan pakai semua data di sini dengan unit darjah. Kalau dia ada pasangan fungsi trigonometri, kita pakai radian saja. Jadi kita ambil suatu contoh di sini. Kita ada 60 darjah. Kita nak tukar kepada radian. Cara dia macam mana? Cara dia ialah kita kena tukar kepada radian, darab pi per 180. Jadi 60 darjah darab pi per 180, kita akan dapat pi per 3. Bagaimana kita menukarkan dari unit radian ke darjah? Contohnya kita ada pi per 2. Kita nak tukar kepada darjah, maksudnya kita darab dengan tukar kepada darjah. 180 per pi, darab 180 per pi. Jadi pi per 2 darab 180 per pi, kita akan dapat 90 darjah. Mari kita lihat soalan pertama. Rajah menunjukkan sebuah rembus OACB yang terterap dalam sektor AOB dengan pusat O dan jari R cm. Diberi luas sektor AOB ialah 18 cm persegi. Ungkapkan alfa dalam sebutan R perimeter dalam cm bagi kawasan Brodek dalam sebutan R. Untuk menjawab soalan A, kita diberi apa tu? Kita diberi luas sektor. Luas sektor AOB ialah 18 cm persegi. Nah, kita diberi juga sejari R cm. Jadi untuk menjawab soalan A, kita menggunakan rumus luas sektor. Jadi luas kita ialah 1/2 J kuasa 2 data. Data kita kena menggunakan dalam unit radian. Jadi di sini ialah alfa radian. Kita gantikan terus untuk data ni dengan alfa lah. Jadi J jari ialah R. Jadi luas sudah ada 18. Jadi kita teruskan pengiraan, kita akan dapat macam ni. Dan diingatkan bahawa kita ada alfa sebagai perkara rumus. Jadi kita akan tukar perlahan-lahan seperti ini. Jadi jawapan akhir kita tulis sebagai alfa dalam sebutan R. Kita tulis seperti inilah. Baik, ini adalah jawapan bagi A. Kalau B pula, di sini kita ada rumbus, maksudnya sini adalah semua
semua sisi yang sama panjang, iaitu ialah jari kita. Dan kita dikehendaki untuk mencari perimeter di bahagian sini, sini dan juga bahagian melengkung ini, iaitu bahagian S lah. Jadi untuk mencari bahagian melengkung ini, kita ada rumus ni, ingat ini ada, jadi ini adalah bahagian S kan. Jadi ini kita kena cari dengan menggunakan S sama dengan J delta. Jadi kita kena tahu J sudah ada jawapan dia, iaitu R kan. Jadi delta kita masih menggunakan alpha. Kita kena tahu, jadi panjang lengkuk sama dengan R alpha. Jadi alpha kita ialah apa? Kita kena tahu alpha kita sudah ada jawapan di sini. Jadi kita gantikan alpha dengan 36 per R kuasa 2. Jadi ini kita ringkaskan. Jadi jawapan kita ialah panjang lengkuk S sama dengan 36 per R. Itu adalah jawapan bagi panjang lengkuk. Kita nak cari perimeter untuk ketiga-tiga bahagian ni, iaitu dua jari dan juga S kita kena jumlahkan semua. Jadi lihat balik sini ya. Sini adalah jari, sini adalah jari dan sini adalah panjang lengkuk kita. Maksudnya perimeter kita kena cari iaitu S tambah A tambah A. Jadi S kita ialah 36 per R. Jadi A dengan tambah A kita akan dapat 2R. Jadi ini adalah jawapan terakhir kita bagi soalan B. Mari kita teruskan dengan soalan yang kedua. Rajah menunjukkan sektor POQ dengan pusat O. Diberi bahawa panjang lengkuk PB ialah 2.56 cm. Kita kena hati-hati. Soalan sudah beri arahan guna pi sama dengan 3.142. Jadi kita kena tukarkan pi kepada nombor 3.142 lah. Jadi kita teruskan soalan. Hitung A, sudut POB dalam radian. Dan kita terus kepada soalan B, iaitu luas dalam sentimeter persegi untuk kawasan berlorek. Jadi bagaimana kita nak cari jawapan bagi soalan A? Kita ada S sama dengan J delta kan. Ini antara rumus yang kita kena tahu. Kenapa? Sebab sudah diberi panjang lengkuk kan. Jadi kita cari jawapan A dengan menggunakan rumus S sama dengan J delta. Jadi S kita ialah panjang lengkuk 2.56. Jari di mana? Panjang lengkuk PB. Ini PB kan. PB, dan kita nak cari sudut POB. Sudut ini. Kalau nak cari sudut ini, kita gunakan rumus ini aja lah. Dan 10 cm ni ialah jari kita. Dan ini adalah delta kita lah, ataupun sudut POB kita. Jadi senang aja. 2.56 bahagi dengan 10 sama dengan delta kita. Jadi jawapan dia ialah 0.256 dalam unit radian lah. Dan ini adalah jawapan kita lah, 0.256. Mari kita lihat soalan B.
Untuk soalan B, kita ada luas kan. Jadi luas, kita cari dulu bahagian luas OBP. Bahagian OBP. Apakah bahagian ni? Bahagian ni ya. Bahagian OBP ada tak? Mari kita lihat. Kita ada sini OBP. Nah, itu kawasan sini lah yang berolek kan. Kawasan yang berolek sini. Jadi kita sudah tahu apa dia. Kita sudah tahu di sini ini adalah data kita kan, sudut kita. Yang kita sudah tahu nilai dia kan. Apa yang kita kena tahu di sini lah, kita guna balik luas. Sama dengan 1/2 J data, J kuasa 2 data. Jadi luas kita yang 1/2 J jari sudah tahu kan, 10 kuasa 2. Dan kita sudah tahu kan nilai data kita kan 0.256. Jadi cepat kita cari jawapan dengan menggunakan kalkulator. Apa jawapan dia? Sama dengan 12.8. Baik, untuk jawapan di bahagian luas OBP kita lah. Baik, mari kita sambung lagi. Satu lagi kita nak cari. Apa dia? Kita nak cari bahagian segitiga ni ya. Bahagian segitiga ni kita ada, saya lihat, saya cari di tempat sini. Tempat sini ya, agar kamu senang nak baca. Jadi kita cari sini AC kan, bahagian AC sini ada O. Dan ini adalah sudut tegak. Dan ini adalah 60 darjah. Jadi OA kita sudah tahu dia sama dengan 10 cm. Jadi kita nak tahu panjang AC sebab kita nak cari luas segitiga. Jadi di sini jelas kita gunakan rumus tangent 60, iaitu tangent. Macam mana nak cari tangent? Tangent 60 darjah maksudnya sisi pertendangan AC bahagi dengan sisi bersebelahan dia, iaitu 10. Jadi AC kita sama dengan berapa panjang dia? Mari kita cari jawapan dengan menggunakan kalkulator. Contohnya kita dapat jawapan 17.32. Jadi kita dapat AC, kita cari luas segitiga ni. Luas segitiga ni kita cari dengan 1/2 tapak dia 10, tinggi dia baru kita cari 17.32 kan. Mari kita gunakan kalkulator untuk mengira bagi kita lah berapa dia. Mari kita lihat jawapan di kalkulator. Berapa? 86.6 kan. Okey, ini adalah bahagian luas segitiga di sini lah, yang besar sini. Dan kita highlightkan dengan kawasan merah lah. Ini adalah jawapan kita bagi luas segitiga lah. Boleh ya? Tapi kita nak cari bahagian yang berorek di sini saja, iaitu bahagian ini ya, untuk kawasan berorek. Jadi kita kena tolak di bahagian ni. Kita kena tolak bahagian ni. Bahagian ni kita nak cari macam mana? Kita gunakan apa cara dia? Kita gunakan cara luas sektor lah, tak ada pilihan lain.
dan hanya gunakan luas sektor. Jadi guna balik rumus yang sama, tetapi kita kena ambil tahu sini adalah 60 darjah. Jadi banyak langkah kerja di sini. 60 darjah kita kena tukar kepada unit radian. Jadi unit radian 60 darjah darab dengan pi per 180. Jadi unit radian kita ialah untuk 60 darjah ialah pi per 3. Jadi dengan cepat-cepat gantikan pi dengan 3.142. Jadi bagi dengan 3 lah. Kita kena tulis macam ni. Dan kita sambung lagi. Untuk mendapatkan kawasan berolek di sini, kita kena tolak lah. Jadi kita ada bahagian segitiga ni. Kita bahagian luas, so ini tak ada kaitan. Ini ada ini ada apa ni? Ini adalah bahagian berolek. Bahagian berolek. Jadi kita ada perlukan cari luas sektor ni. Luas sektor ni kita cari dengan radian kita lah, iaitu pi per 3, iaitu data kita ialah pi per 3. Jadi kita kena tahu luas sektor kita guna 1/2 sejari. Sejari sama juga 10. Jadi ada C kuasa 2 kan. Data kita ialah pi per 3. Pi per 3 kita tak tukar, jadi terus kita tulis seperti ini. Jadi kita cari dulu apa jawapan dia. Cari dulu dengan kalkulator. Kita akan dapat apa jawapan dia. 52.367. Baik. Jadi untuk mencari kawasan yang berolek ni, kita kena ambil segitiga besar dulu. Segitiga besar. Kawasan merah tu tolak dengan kawasan luas sektor ni. Jadi bahagian ni kita kena gunakan 86.6 tolak 52.367. Jadi jawapan kita akan dapat apa jawapan dia? Kita akan dapat, mari kita calculate 30. Okey, kita calculate dengan kalkulator. 386.6 tolak 52.367. Kita akan dapat 34.233. Baik. Untuk mencari jawapan terakhir, iaitu jawapan bagi kawasan berolek, iaitu sini dan juga di sini. Kita kena campurkan lah, iaitu campurkan jawapan ni dengan ni. Jadi 12.8 tambah dengan 34.233. Ini adalah jawapan terakhir kita, iaitu 12.8 tambah 34.233. Jadi kita akan dapat 47.033 lah. Ini adalah jawapan terakhir kita. Sekian, terima kasih.